Okey, pada tutorial ke-6 ini kita akan teruskan dengan soalan yang sama juga. Okey, soalan tutorial yang sama juga, tetapi kali ini kita buat pernyataan penyesuaian bank dengan kemas kini buku tunai. Okey, untuk kemas kini, okey, kita masih menggunakan soalan tutorial yang sama. Jadi, cara analisa pun masih sama, okay, iaitu kita buang baki BB awal di buku tunai dan juga pernyataan bank. Okay, kita akan cari nombor cek yang pertama, kita buang nombor cek yang sebelum itu, dan kita akan take antara debit pernyataan bank dan kredit buku tunai, dan kredit pernyataan bank dan debit buku tunai, kita tandakan take pada angka yang sama, kita bulatkan cek tak laku, dan juga kita tandakan kesilapan buku tunai. Jadi, untuk analisa masih sama. Okay, cuma yang berbeza itu kita masa merekod. Okay, masa merekod itu berbeza dengan yang sebelum ini ya. Jadi untuk soalan kemas kini kita perlu sediakan buku tunai terlebih dahulu sebelum kita boleh sediakan pernyataan penyesuaian bank. So kita teruskan dengan buku tunai kemas kini. Okay, buku tunai kemas kini. So seperti biasa kita akan masukkan baki BB ya, baki BB. Okay. Jadi untuk baki BB ini kita ambil daripada baki akhir buku tunai, iaitu sebelah kredit kan. Now, semasa kita catat di buku tunai, walaupun dia overdraft, okay, kita hanya masukkan 4892. Kita tak perlu tulis negatif di sini ya. Kita tak perlu tulis negatif. Sebab dengan sendirinya, kredit buku tunai maksud dia setengah sendiri dia bermaksud negatif. Okay, jadi tak perlu kita tambah negatif lagi di sini. Jadi, kita akan masukkan hasil dan juga belanja, cek tak laku dan pembetulan kesilapan. Okay, jadi kita akan masukkan hasil dulu. Hasil kita dapati daripada pernyataan bank yang belum lagi ada take. Jadi jika sudah masukkan hasil, okay, daripada pernyataan bank iaitu dividen syarikat Johan sebanyak RM710. So seterusnya kita akan masukkan cek tak laku. So, daripada soalan ini tiada cek tak laku, jadi kita biarkan dulu. Kita masukkan belanja pula. Okay, belanja iaitu kita tengok di bahagian debit pernyataan bank yang belum lagi ada take. Okay, jadi jika pun sudah masukkan belanja, iaitu arahan debit, Emily dan juga charge bank di sebelah kredit. Nah, seterusnya kita akan masukkan pembetulan kesilapan. Pembetulan kesilapan. Nah, kalau kita lihat di analisis kita tu, okay, kita dapati kita terkurang kredit, okay, terkurang kredit sebanyak RM54. Maksudnya sekarang untuk buku tunai 2672 kita perlu tambah lagi RM54 supaya menjadi angka yang betul, yaitu 2726. Kalau kita mau tambah, kalau kita mau tambah, kita perlu tuliskan di ruangan yang sama dengan kesilapan tersebut. Okay, kalau kita lihat balik prinsip yang ketiga tadi, jika ingin menambahkan angka untuk membetulkan kesilapan buku tunai, catatan pembetulan haruslah dicatat di sebelah yang sama dengan kesilapan tersebut. Maksudnya sekarang, okay, kesilapan tersebut asalnya duduk di sebelah kredit buku tunai dan kita perlu tambah 54, jadi kita buat di sebelah kredit juga untuk pembetulan kesilapan. Jadi jika telah pun masukkan pembetulan kesilapan, okay, selap ejaan, pembetulan kesilapan RM954. Okay, setelah memasukkan keempat-empat tadi ya, iaitu belanja, hasil, cek tak laku dan juga pembetulan kesilapan termasuk baki BB awal, okay, kita boleh imbangkan buku tunai untuk menentukan baki HP dan baki BB. Jadi ini merupakan buku tunai kemas kini yang telah diimbangkan. So didapati jumlah sebelah kredit sangat ketara, memang dia besar 5764, jadi isi di dua-dua belah di dalam tabel lain. Kemudian kita akan ambil 5764 tolak dengan 710, kita dapat baki HP sebanyak 5054. Dan baki HP ini kita akan bawa ke bulan depan Jun 1 sebagai baki BB sebanyak 5450. Okay, kita buat secara song-sang.
Nah, setelah kita siap buku tunai kemas kini, kita boleh teruskan dengan penyerta penyesuaian bank. Oke, jadi setelah kita sudah menyediakan buku tunai kemas kini, kita boleh teruskan dengan penyerta penyesuaian bank ya, dengan memulakan dengan pakai kredit di buku tunai kemas kini. Kemas kini. Maksudnya pakai BB awal itu, oke, yang di buku tunai itu kita sudah tidak guna, kita hanya gunakan pakai kredit yang terbaru yang kita kira tadi, yaitu 5450. So dia pakai negatif 5054. Oke, jangan lupa negatif. Kemudian prosedur yang sama juga, oke, tambah cek belum dikemukakan, tolak deposit belum dikreditkan. Oke, jadi kita terus masuk, oke, dapat 11623890 untuk deposit belum dikreditkan, Smart Trading Lina 12402342. Jadi kita boleh terus kirakan jumlah akhir. Jadi ini merupakan penyerta penyesuaian bank yang telah diimbangkan ataupun dikira bagi akhirnya. Oke, jadi jumlah bahagian tambah 5052, bahagian tolak 3582, dan kita campur tolak, kita dapat jawapan yang sama juga. Jawapan masih sama, yaitu negatif 3582, yaitu pakai debit di penyerta bank. Oke, jadi sekiranya pakai akhir di sini sama dengan pakai akhir di penyerta bank, jadi maksudnya kita sudah buat dengan betul penyerta penyesuaian bank. Jadi didapati di sini untuk penyerta penyesuaian bank kita lebih mudah, lebih ringkas dan lebih kemas. Oke, sebab yang hasil belanja cek laku dan pembunuhan kesilapan kita telah pun kita buat di buku tunai kemas kini. Oke, nah, jadi kalau soalan minta kita buat penyerta penyesuaian bank, okay, kemas kini buku tunai, inilah cara dia. Okay, buat dulu buku tunai, lepas tu ambilkan dia punya pakai BB yang baru, okay, untuk dimasukkan di penyerta penyesuaian bank pada 31 Mei. Okay, jadi itu sahaja untuk tutorial kali ini.